Ketua FIFA nampaknya kini sudah faham siapa yang benar-benar berkuasa di Amerika Syarikat. Tengok saja apa yang dia cakap dalam sidang media terakhir. Mari kita cuba. Mari kita bincang, mari kita berbual, mari kita lihat apa yang berlaku. Mungkin kadang-kadang adalah baik untuk sekadar berehat dan bersantai. Kita usahakan semua perkara, kita cuba selesaikan semuanya. Dan kadang-kadang mula menjerit dan meronta-ronta dengan segera, memberi kesan sebaliknya daripada mencari penyelesaian. Percayalah bila saya kata begitu, atau jangan percaya jika tidak mahu. Tapi kita sentiasa cuba cari penyelesaian. Sentiasa. Tetapi kita perlu menghormati hakikat bahawa kita bukanlah raja dunia yang boleh mengawal kerajaan dan pasukan polis. Dan saya pun tidak tahu apa kita sebenarnya. Sebuah organisasi sukan dan kita cuba lakukan yang terbaik dengan sumber yang kita ada. Dan dengan itu, saya akhiri. Ini berlaku selepas Donald Trump menyampaikan mesej yang mengubah nada Piala Dunia di Amerika Syarikat. Kejohanan ini mungkin bersifat global, mungkin menggerakkan berbilion-bilion, mungkin membawa delegasi dari pelbagai negara, tetapi pintu masuknya masih di tangan Amerika Syarikat. Gianni Infantino cuba menenangkan krisis, meminta semua orang bertenang dan berkata bahawa entiti itu tidak berkuasa ke atas kerajaan mahupun pasukan polis. Cuma ucapan itu datang pada saat pengadil dihalang, delegasi sedang disaring, pasukan kebangsaan Iran dipindahkan ke Meksiko. Harga tiket yang tinggi dan ketegangan di Timur Tengah meletakkan FIFA dalam situasi yang sukar. Sebenarnya mudah. Yang mengawal keselamatan di Amerika Syarikat ialah kerajaan Trump, bukan birokrasi bola sepak. Mereka cuba menjual imej Piala Dunia yang dimusnahkan oleh Trump. Tetapi muncul perkara lain apabila kerajaan berkata bahawa tiada sebarang pesta boleh melangkaui sempadan, sejarah risiko dan kedaulatan negara. Sementara itu di Peru, Keiko Fujimori marah dalam persaingan undi demi undi dan menunjukkan bahawa pihak kanan terus mendapat tempat di Amerika Latin. Di Caribbean, Kuba menerima amaran keras. Di Guantanamo, di Nicaragua, Marco Rubio mengetatkan kawalan terhadap pemerintahan diktator Daniel Ortega. Di Timur Tengah, Iran dan Amerika Syarikat kembali menjadi tumpuan keselamatan global. Apa yang telah berlaku? Kenapa FIFA berundur? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Gianni Infantino telah ditekan dalam satu temu bual sebelum pembukaan Piala Dunia dan dia menjawab dengan cara yang membuat kumpulannya sendiri marah yang sebenarnya mengharapkan reaksi terhadap Trump. Dia berkata bahawa FIFA cuba menyelesaikan masalah tetapi bukan penguasa dunia, tidak mengawal sempadan dan tidak boleh mengarahkan sistem keselamatan negara tuan rumah. Selama bertahun-tahun, entiti itu telah menampilkan diri sebagai kuasa global, berunding dengan kerajaan, mengenakan tuntutan, menggerakkan penaja dan bercakap tentang keterangkuman sepenuhnya. Sekarang, berdepan dengan saringan Amerika, mereka terpaksa mengakui bahawa bola sepak tidak boleh mengatasi Undang-Undang Imigresen Amerika Syarikat. Ketua FIFA tidak hilang kawalan ketika menjerit. Dia hilang kawalan apabila terpaksa mengakui bahawa kejohanan beliau bergantung kepada kedaulatan negara yang menjadi tuan rumah acara itu. Kes yang mencetuskan tekanan awam ialah kes pengadil Somalia, Omar Abdul Kadir Artan. Dia tiba di Miami dengan visa yang sah tetapi telah dihalang daripada masuk. Pihak Amerika mendakwa kebimbangan keselamatan dan kaitan yang mencurigakan, manakala FIFA mengesahkan bahawa dia tidak akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia. Visa bukanlah jaminan automatik untuk masuk. Jawatan sukan tidak menjadi surat laluan khas dan prestij antarabangsa tidak membatalkan pemeriksaan di sempadan. Boleh jadi pengadil yang memenangi anugerah, pegawai, wartawan, jurulatih atau pengasihat. Jika pihak berkuasa Amerika menganggap ada risiko, kemasukan boleh dihalang. Andrew Giuliani, yang merupakan ahli pasukan petugas Rumah Putih untuk Piala Dunia, mempertahankan saringan itu dan menyatakan bahawa terdapat sebab-sebab yang kukuh untuk beberapa penolakan. Dia menjelaskan bahawa pasukan Iran, pemain-pemainnya akan dibenarkan, tetapi tidak semua individu yang berkaitan dengan delegasi akan dibenarkan masuk. Pasukan kebangsaan Iran menjadi simbol kepada Piala Dunia yang diawasi ini. Kumpulan itu membatalkan rancangan asal di Amerika Syarikat dan mula berlatih di Tijuana, Meksiko.
Di bawah kawalan keselamatan yang ketat, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri memaklumkan bahawa para pemain hanya dibenarkan masuk ke Amerika Syarikat pada hari sebelum setiap perlawanan. Iran akan membuat penampilan sulung di Los Angeles, menentang New Zealand, kemudian bertemu Belgium dan menamatkan peringkat kumpulan menentang Mesir. Logistik menjadi lebih sukar kerana geopolitik telah memasuki padang sebelum perlawanan bermula. FIFA mahukan suasana meriah. Trump melihat kepada risiko, sempadan dan risikan. Apabila sebuah pasukan yang berkaitan dengan rejim berdepan dengan negara tuan rumah bermain di dalam Amerika Syarikat, keselamatan tidak boleh dianggap sebagai perkara kecil dalam upacara rasmi. Piala Dunia boleh menyatukan penyokong tetapi tidak boleh membutakan negara. Peru juga mengambil pendekatan serantau yang sama. Keiko Fujimori muncul di hadapan dalam salah satu persaingan paling sengit dalam sejarah Peru baru-baru ini dengan kira-kira 50.2% berbanding 49.998% daripada Roberto Santos. Dalam pengiraan yang sudah jauh ke hadapan, perbezaannya hanyalah beberapa ratus undi dalam jumlah berjuta-juta. Dan undi dari luar negara membantu menolak pihak kanan ke hadapan. Ia adalah undian yang sangat sengit, dengan kertas undi yang dipertikaikan dan semakan, tetapi mesej politiknya sangat jelas. Amerika Latin sudah letih dengan janji-janji merah, ketidakstabilan dan retorik penyelamat yang akhirnya membawa kepada krisis. Santos Cuba menang dengan sokongan luar bandar dan kenangan era Castilismo, manakala Keiko bertaruh pada keselamatan, ketertiban dan ekonomi. Keputusan yang sunyit menunjukkan Peru berpecah, tetapi ia juga menunjukkan pihak kiri dalam keadaan panik apabila mereka sedar undi dari luar negara boleh menentukan persaingan itu. Pihak berkuasa pilihan raya dan pemerhati antarabangsa tidak melaporkan sebarang masalah serius walaupun terdapat bantahan di beberapa saluran mengundi tertentu. Menerima satu lagi amaran keras. Pete Rexef melawat pangkalan tentera laut Guantanamo dan memberi amaran kepada Havana supaya tidak bermain-main dengan senjata yang boleh mengancam wilayah Amerika atau pangkalan itu sendiri. Lawatan itu berlaku selepas pergerakan luar biasa melibatkan pihak berkuasa, perisikan dan komando tentera. Ucapannya tegas. Jika rejim itu membeli atau menempatkan senjata yang mengancam Amerika Syarikat, mereka akan berdepan dengan konfrontasi yang tidak mampu mereka tanggung. Nicaragua turut tersenarai dalam senarai tekanan yang sama. Marco Rubio mengumumkan sekatan visa baharu terhadap pihak berkuasa dan sekutu rejim itu. Murilo Ortega selepas kematian pemimpin orang asli dan tahanan politik Brooklyn Rivera. Jabatan negara menuduh rejim diktator Nicaragua bertanggungjawab atas kes itu dan memperluaskan tindakan terhadap mereka yang menyokong penindasan. Bagi golongan kiri Amerika Latin, berita ini sangat buruk kerana sekali lagi mendedahkan corak diktator yang menjadi sekutu mereka. Mereka menangkap pembangkang, mengawal institusi, menindas perbezaan pendapat dan kemudian cuba menjual imej kedaulatan rakyat kepada dunia. FIFA ditekan di Amerika Syarikat, Iran diawasi dalam Piala Dunia, Cuba diberi amaran di Guantanamo, Nicaragua dikenakan sekatan dan Peru dalam perubahan tipis. Semuanya menunjukkan suasana baru. Trump tidak menerima bahawa organisasi, rejim atau aktivis antarabangsa menetapkan peraturan dalam bidang keselamatan Amerika. Piala Dunia telah menjadi pentas yang paling ketara, tetapi konflik ini lebih besar daripada sekadar bola sepak. Saya Milson Alves, seorang pakar hubungan antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti. Nilson Alves,